Sebab sekarang ni orang yang sihat pun takut nak pergi umrah. Itulah pasal. Itulah takut pasal. COVID lah, takut apa lah. Kita kata kita sayang dengan Allah, kita kata kita sayang dengan Nabi, tapi kita tak ikut perintah Nabi. Kita tak taat dengan arahan Nabi. Kita tak ada senjata nak diangkat. Kita tak ada pakaian besi untuk disarung. Yang kita ada hanyalah sunnah Nabi, perintah Nabi, ajaran Nabi untuk kita sanjung dan untuk kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para penonton sekalian, alhamdulillah hari ini kita bersama lagi dalam satu podcast yang saya hari ini bawakan dengan seorang tetamu yang istimewa kepada tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian. Saya Aidil Haikal Anwar bin Abdul Malik, Mutawif Salam Hijrah, dan bersama dengan saya hari ini adalah salah seorang jemaah yang pernah bersama dengan kami mengambil pakej daripada Salam Hijrah Holiday. Saya perkenalkan, di sebelah saya, boleh perkenalkan diri? Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zuraya binti Umar. Asal memang Negeri Sembilan, asal Rembau. And then sekarang ni mesti banyak duduk kat Semban lah. Adik pun apa semua kat sini kan. Memang masa saya ikut trip umrah Salam Hijrah ni bulan 10 tahun lepas. Bulan 10 tahun lepas. Maksudnya baru lagi lah. Baru lagi. Baru lagi. Alhamdulillah. Macam mana keadaan Kak? Sihat? Alhamdulillah. Baik. Untuk status kesihatan saya, ramai orang terkejut jugalah bila saya pergi tu. Oh, okey. Ini kita ada cerita menarik. InsyaAllah setelah ini kita akan gali dengan lebih panjang lah. Boleh ya Kak? Ya, boleh insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, hari ini kita bawakan satu topik yang sangat istimewa. Satu topik yang jarang dibincangkan oleh mana-mana pihak, iaitu berkaitan dengan rehlah umrah. Perjalanan umrah bersama dengan orang-orang yang ada penyakit-penyakit, orang kata agak berat sedikit. Baik, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Hari ini kami bersama dengan Kak Zuraya akan memperkenalkan atau menerangkan serba sedikit berkaitan dengan perjalanan Kak Zuraya bersama dengan Salam Hijrah Holiday menunaikan umrah selama asalnya adalah 10 malam 12 hari. Tetapi beliau mengambil keputusan untuk menambah lagi selama 8 malam, betul? 20 hari 18 malam lah, macam tu lah. 20 hari 18 malam. Maksudnya dia jadi double lah. Double. Jadi double, alhamdulillah. Dan pakej yang diambil oleh Kak Zuraya kita adalah pakej Premium Plus Eksklusif. Apa pakej Premium Plus Eksklusif tu? Saya kenalkan sikit. Pakej Premium Plus Eksklusif akan duduk di Hyatt Regency Hotel di Mekah. Adapun di Madinah di Provinsi Asyams. Eksklusif kerana mereka berada dalam kumpulan yang kecil. Tuan-tuan, para jemaah rahimakumullah, akak Suraya kita hari itu diterbangkan bersama dengan siapa mutawifnya? Ustaz Farid. CEO kita sendiri, iaitu Haji Farid Masri. So, pakej yang Kak Zuraya pergi ni bukan hanya memang pakej istimewa, tetapi dibimbing oleh orang yang istimewa. Ya, baik. InsyaAllah, Kak Zuraya menghadapi penyakit apa dan juga bagaimana latar belakang Kak Zuraya daripada sudut kesihatan ketika ini? Okey, Kak sebenarnya dah diagnose kanser pada 2017 lagi. Tapi masa tu okey. 2019 agak relapse. Habis 2021 pun relapse lagi. Tapi relapse 2021 memang agak teruk. Memang 3 bulan masuk hospital sebab tak boleh bangun apa semua. So bila dah boleh bangun apa semua tu rasa macam tiba rasa nak bergerak. Tapi macam mana tak boleh nak jalan, tak boleh nak apa. Sebab masa tu memang pakai walking frame, memang mengeret kaki je semua macam tu. Kata memang kalau baik nanti apa semua saya nak pergi. Bila dah boleh gerak apa semua tahun dulu tu, saya kata okey saya nak pergi. Tapi cabarannya pula masa saya nak pergi tu, masa tu lah saya ada relapse lagi sekali. Masa relapse apa tu, dia kena dekat tulang, dekat liver macam tu lah. Masa yang tahun dulu tu dia pergi kat brain. So jadinya masa tu saya pening, saya apa kata nak baca, nak Quran pun rasa macam kelabu-kelabu, kata macam mana ni apa semua. So jadinya macam masa tu doa je apa semua, kata biar macam mudah nak jaga wuduk, jaga apa semua supaya so ada masalah di segitu, dia akan efek kat situ kan. Jadi dia kata bila dah boleh kontrol apa semua tu,
Alhamdulillah. Kata, macam mana ni mata kelabu apa semua. Kata, ni aku nak mengaji masa nak pergi apa. Lepas tu Alhamdulillah bulan 7 bulan tu mata tu dah terang balik. Boleh lah. Memang kita niat nak pergi kan. Nak pergi apa. Okay. So memang saya tawakal je. Sebab masa pergi tu saya darah putih rendah. Saya darah merah rendah. Hemoglobin pun rendah masa bulan 7 bulan 8 tu. Bulan 7 bulan 8 tu lah semua terjadi Semua terjadi. So macam orang tanya, kau nak pergi juga ke? Saya kata, aku nak pergi. Tapi hati kata nak pergi. Saya kata tak apa. Kalau memang rezeki saya nak pergi, Allah izinkan, Allah mudahkan. Apa-apa hal pun saya kata, aku berada di tempat yang baik. Okey. Baik, Akak. Tadi Akak beritahu Akak didiagnos sebagai menghidapi kanser. Tahap berapa tu? Masa tahun 2017 tu tahap 3. Tapi masa yang 2019 tu dia dah tahap 4. Tapi dia sikit aja kena dekat tulang tangan kiri kan, lengan kiri. Tapi yang 2021 tu dia memang yang stage 4 yang dia dah extravaganza lah sebab banyak kena tulang kan, pelvic, sternum, tulang belakang. Lepas sebab macam ada 2 tulang belakang yang fractured dan compress lagi semua masa tu. So jadi itu yang tak boleh jalan, tak boleh apa semua tu. So jadinya memang kata kalau boleh jalan boleh apa ni, tak apalah kita pergi umrah apa semua. Macam tu lah saya fikir. Jadi memang kata masa tahun dulu pergi saya nekat aja saya pergi. Maksudnya tahun lepas yang Akak pergi bulan 10 tu dalam keadaan stage 4 memang dah memang stage 4 yang memang ni lah, memang dah kira advance jugalah. Masya-Allah, tabarakallah. Dan waktu itu Kak Zuraya sedang mendapatkan rawatan macam mana? Masih kemo lagi. Masih kemo? Ya. 2-3 hari sebelum pergi tu pun saya pergi buat kemo juga dekat hospital. Untuk saya dapat fahamkan gambaran dan orang-orang yang menonton kita punya podcast dapat, maksudnya memang masih kemo dan sentiasa mendapatkan rawatan hospital. Ya, sebab saya sebelum pergi pun saya dah bincang dengan onko saya, jadi dia try arrange saya punya rawatan tu sebab macam kalau ikutkan hari saya besok nak pergi tu saya kemo, tapi doktor macam awalkan sikit. Jadi bila dah ambil kemo hari Senin tu, kita terbang hari Khamis kan. So Selasa tu dia terus inject untuk neopogen untuk increase antibody balik. Maknanya tak ada masalah doktor memberikan Actually sebenarnya tak digalakkan lah. Tapi sebab doktor tengok pun, dia tengok orang juga. Sebab dia tengok macam saya macam tegap sikit, macam apa. Sebab ada orang kadang lembek apa semua, doktor pun tak berani juga. Dia tengok juga karakter orang tu dan macam mana fizikal patient tu juga. So jadinya macam doktor tengok okey apa semua. Lepas tu doktor ni dia tengok saya punya macam mana saya nak cakap kita dari segi saya punya respon, doktor balas, doktor cakap. Lepas tu tengok saya punya pergerakan tangan, kaki, badan semua dia tengok. Orang kata Kak Zuraya punya keadaan ketika itu cergas berbanding dengan itu orang lain yang menghadapi. Memang kalau orang tengok memang orang tak percaya lah. Bila saya dengar ni pun saya macam iyalah, untuk pengetahuan Kak Zuraya ni satu penerbangan sekali kumpulan dengan makcik saya. Makcik saya ada ceritalah sikit berkaitan dengan Kak Zuraya kan. Saya anggaran saya kanser yang orang kata masih stage biasa yang boleh diberikan, orang kata boleh terbang lagi bagai kan. Rupanya dah tahap keempat dan juga waktu sebelum terbang tu diuji dengan hemoglobin rendah dan sebagainya. Sebab selalunya saya bila kemo, saya punya darah merah, darah putih tu semua okey. Tapi sebab masa dalam bulan 5 tu bila dia ada relapse yang dekat brain apa semua tu, jadi dia terpaksa bagi juga radioterapi. Lepas tu dengan kemo sekali itu yang jadi saya punya antibody saya turun. Dia macam hit banyak sangat kan. So macam tu kata alamak mata pun kelabu semua masa tu kan. So jadinya kata tawakal je lah apa semua. So jadinya memang saya kata macam ni, tapi apa-apa hal pun patient kalau nak pergi jangan main pakai belasah aja nak pergi. Discuss dengan doktor. Saya at least doktor penting try discuss. Yes, try untuk buat intervention. Jadi macam bukanlah kata kita kata kita nak lawan doktor apa semua, tak. Tapi macam kalau benda tu possible, doktor pun tengok keadaan kita. Kalau jenis yang macam apa pun jenis melepek macam tu, doktor pun tak bagi juga. Faham. Berdasarkan pengalaman kan. Kalau untuk cerita buat umrah bagi orang yang ada penyakit yang beginilah kan, kanser ataupun kencing manis yang memerlukan dialisis kan. Kebiasaannya
travel, Ha? berdasarkan pengalaman saya kan, banyaknya dia takkan terima, diorang akan tolak. Aha. So bagaimana pengalaman akak dalam mencari travel bagi akak sampaikan hasrat nak pergi umrah ni? Oh, okey. Tak perlu kata saya minta maaf lah. Jangan sebut nama travel lah kan. Okey. Dan macam mana Salam Hijrah ini menjadi pilihan akak akhirnya? Okey, sebab sebenarnya dalam nak dekat setahun juga saya survey juga mana-mana TA apa semua. Saya tanya juga possible tak untuk untuk saya nak extend sebab yalah macam kalau setakat 10 hari tu baru sampai dah nak gerak balik, belum hilang penat lagi. untuk akak lah sebab yalah, kita ni kan. So jadinya macam kita nak ambil masa tu biar ada lama masa sikit dekat Tanah Suci kan. Jadi memang saya memang cuba cari macam tu. Lepas tu saya kalau boleh saya nak dengan syarikat TA yang macam boleh macam dia entertain request saya lah. Sebab saya kata saya nak buat wheelchair elektrik saya, saya nak adalah a few things. Extend lagi satu hal. Lepas tu macam nak hotel dekat apa semua. Macam saya kata bukanlah hotel dekat mengada. Kalau saya boleh jalan apa semua tak ada masalah. Itu je lah. Jadi macam ada few request lah. And Alhamdulillah Salam Hijrah ni dia mau macam entertain apa yang kita perlukan, request. So macam Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi maksudnya tawaran yang diberikan daripada Salam Hijrah kepada akak, Hotel Hyatt Regency di Mekah dan juga Province Asyam tu memang sesuai dengan kondisi akak ketika itu. Ya, Alhamdulillah. Sebab macam kita macam senang nak bergerak, senang nak ni, itu yang penting. Untuk orang yang macam agak-agak dia tak berapa fit dari segi fizikal, memang kita perlukan yang hotel yang dekat, hotel yang mudah, tak ramai orang yang penting. Sebab saya tengok juga masa dekat Mekah tu, saya tengok dia kata nasib baik aku tak pergi dekat hotel yang apa tu, ya Allah ramainya. yang depan-depan tu lah. Ya, yang depan-depan tu. Ada sekali tu kita try je turun dekat situ, astagfirullahalazim. Dia kata nasib baik tak boleh sebab memang saya avoid lah yang apa tu, saya macam ada crowded. Saya masih try avoid yang crowded. Ini di Mekah lah. Di Mekah. Okay. Madinah alhamdulillah dia tak crowded sangat. Tak crowded. Jadi boleh pergi ke, maksudnya kalau di Madinah turun distance dengan masjid tu tak jauh sangat dan juga tak crowded sangat lah. Itu penting. Macam mana orang kata fasilitas yang disediakan terutama di Madinah lah, kalau Hyatt nanti kita akan pergi. Fasilitas yang di Madinah, Hotel Province Asyam, okey ke? Maksudnya sesuai selesa ke ataupun macam mana? Okey lah, sebab saya rasa sebab Madinah kebanyakannya hotel lebih kurang macam tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Saya tengok macam saja tengok nanti ni saya lebih kurang macam tu. Jadi saya kata okey lah tu, dia lebih kurang sama. Sebab kita pergi pun bukannya kita fikir nak pergi masuk 5 star ke apa semua. Janji kita boleh tidur, boleh rehat. Faham? Itu dia punya priority dia kan. Ya, priority di Madinah gitulah. Asalkan boleh berehat, boleh tidur, cukup. Hari tu pergi berdua dengan adik angkat saya. Bila minta 8 malam tambahan, kan eksklusif ya, 10 malam 12 hari, lepas tu tambah 8 malam kan. Macam mana respon daripada syarikat? Adakah syarikat ada orang kata banyak songeh ke, ataupun syarikat Salam Hijrah dia terima dengan sebaiknya dan bantu Kak Suraya punya perjalanan setelah kawan-kawan lain balik, kan? Kak Suraya tambah lagi. Salam Hijrah bantu akak ataupun tidak? Maksudnya perjalanan itu semua atau tidak? Memang dia bantu sebab macam masa saya request untuk extend tu pun Ustaz Farid pun dia kata macam okey tak apa, saya bagi akak 20 hari macam 10 hari semalam di Mekah apa semua. Saya kata okey, saya boleh terima, tapi dia akan ada extra charge. Saya kata okey tak apa, sebab memanglah sebab kita duduk kat bilik extra memanglah ada extra kan. So saya kata yang penting, saya kata kita boleh nak pergi masjid, nak pergi mana, and bila kita dah after few days pun kita dah boleh dah jalan. Macam even dekat Madinah tu memang kalau ikutkan yang dekat dia macam ni, tapi sebab dia tak, orang kata tak OKU friendly sangat kan. So jadi saya pusing, saya kata
kata, oh ikut jalan ni. Lalu yang dekat Ben Daud tu dia flat. Tengok dia dah, bila Kak Zuraya disebut bin Daud dah jadi macam orang sana dah ni. Dia ikut pintu 330. Sebab kalau yang kat 33 tu dia ada macam turun naik macam apa tu, nanti susah sikit kan. So jadi bila kita tengok belakang, dekat Provinsi Ansam tu lalu kat sini, lalu ke kanan, lepas tu straight je, macam dia macam ada slope. Ya. Jadi kita test kat ikut sini lah. Maksudnya kalau untuk orang yang ada masalah, sakit, susah berjalan ataupun uzur, dia ada jalan yang sesuai lah. Ada. Sebab kita boleh tengok itu bangunan dia, kita boleh agak kan. Okey, cuba kita tengok jalan ni. Dah lepas sehari 2 tu dah jumpa jalan tu, seronok lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey Kak, kita kalau nak pilih package, pertama kita tengok package dulu tau. Dan kan tengok hotel apa, scan, perkhidmatan apa yang ditawarkan. Okey, saya nak tanya, expectation awal akak, orang kata tekad pergi dengan salam hijrah, dengan selepas pergi dengan salam hijrah balik daripada umrah, macam mana, adakah expectation awal tu sama dengan apa yang akak dapat, dan adakah salam hijrah dia menunaikan janji dia bagi apa yang sepatutnya yang dah dijanjikan melalui akad muamalat kita kepada akak? Alhamdulillah, apa yang dijanjikan tu memang akak dapat. Dan sebenarnya kalau nak kata expect tu, macam mana nak cakap ya, akak tak ada expect too much. Sebab zaman pergi umrah 20 tahun dulu, kita katil dia susun macam tu je dekat, kan faham kan macam tu. So jadinya kita masa pergi tu, akak tak fikir macam mana hotel apa semua tu. Bila tengok, oh cantik macam ni, okey je. Akak kira okey lah. Bila pergi masuk sampai dekat Hyatt tu lagilah. Ya. So jadi macam kita kata, oh alhamdulillah selena tidur macam ni. Macam tu je lah. Macam Hyatt tak ada masalah. Sebab Hyatt kan dia masuk sekejap, tapi dia terus je kan. Tak ada masalah lah. Maksudnya pening-pening hotel, dah kena naik lift lain. Tapi okey. Tapi okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau masuk yang orang kata menara jam yang besar tu, dia lagi pening nak pergi ke hotelnya. Masuk, lepas tu kena pilih lift yang betul baru dapat sampai ke hotel kita. Kalau lift yang lain, mungkin sampai ke tempat lain lah. So masa tu kita orang try explore kan tu. Saya kata, mana tadi turun ni? Kata, oh susah, sebaik kita tak duduk kat sini. Saya cakap macam tu. So apa yang ditawarkan salam hijrah ni bersesuaian dengan orang-orang yang berkeperluan, ada special request, ada special request, dan juga orang-orang yang uzur lah sikit. Ya, betul. Alhamdulillah. Baik, agak sebelum kita masuk ke soalan yang seterusnya, sabar dulu. Kita tak nak berhenti lagi ni kan. Tapi kita nak berehat seketika. Tak tahulah ada tiket ke tak ada kan. Okey, kita berehat seketika, bagi laluan kepada iklan. Tunggu insya-Allah pada slot seterusnya. Baik, Alhamdulillah kita bersambung semula setelah berehat seketika. Sebelum kita meneruskan slot seterusnya dengan Kak Zuraya kita, tetamu istimewa kita hari ini, saya nak bagi tahu, kita punya podcast hari ini bukanlah bertujuan untuk memasarkan ataupun mengiklankan package-package yang dijual oleh Salam Hijrah sebenarnya. Podcast kita ini lebih kepada mengkhususkan, orang kata kita nak angkat bahawasanya orang-orang yang ada penyakit kritikal, mereka juga boleh pergi menunaikan umrah. Mereka tidak perlu gusar, takut untuk pergi umrah, sebab ialah kita dengar juga bila orang-orang yang ada penyakit kritikal, kadang-kadang kalau misalnya kata penyakit kecil manis, dia perlukan dialisis, penyakit kanser ataupun mana-mana penyakit yang perlukan pantauan lebih, diorang takut nak pergi
untuk melaksanakan umrah dengan membayangkan macam-macam lah di akal fikiran. Itu tujuan kita lah kan. Kak Suraya dah bersedia Okey, boleh. Okay. Baik Kak Suraya, orang kata dalam kehidupan ni mesti ada ujiannya. Betul tak? Apakah ujian yang Kak Suraya hadapi sebelum menunaikan umrah, ketika di sana dan selepas itu? Kalau macam kes saya sebelum pergi tu, kita tengah beria, tengah nak setting dengan apa salam hijrah untuk bayar untuk apa semua tu. Masa itulah saya kena yang orang kata yang relapse, yang agak teruk juga dengan masa tu, sebab saya nak berdiri pun tak balance, tak apa semua masa tu kan. Saya minta maaf, takut orang-orang di sana, penonton kita tak faham apa relapse tu. Oh, relapse tu sebenarnya dia macam, kalau dulu tu dia macam kanser tu agak stabil, dia relapse tu dia macam dia bertambah. Dia bertambah. So jadinya masa tu memang saya yang toyang tu, sebab kebetulan dia kena sikit dekat brain. Okey. So jadinya memang dengan pening, dengan mata kelabu semua masa tu. Bila dia buat, jadi dia buat RT tu, dia alhamdulillah dia membantulah mengecikkan apa semua tu kan, mengurangkan efek dia apa semua tu. Cuma dia efek dia macam tu lah, kita rasa macam pening-pening, jadi macam mata kelabu, tak balance. Tak balance. Nak duduk pun memang saya kat hospital dia orang tak bagi bangun. Dia tak bagi bangun sebab takut saya jatuh. Dia macam pitam ke macam mana? Dia tak pitam, tapi saya macam kita jalan macam huyung ayang. Faham. So jadi dia takut macam tu kan. So jadinya memang kejap-kejap nurse datang sebab dia dah tengok saya kan. Tapi alhamdulillah masa kat situ pun, selepas dalam beberapa hari pun saya kat hospital, saya 2 minggu pun, masa tu doktor bagi balik, saya kata saya nak balik, dia takut tak percaya. Jadi macam siap panggil fizio semua, test boleh berdiri ke tak, boleh lah berdiri apa semua. Lepas tu macam pejam mata, jadi macam dia tepuk tengok balancing kat, boleh macam bila dia tepuk macam tu sengit, tapi dia boleh balik gitu. Dia kata so jadi kena praktis untuk balancekan balik diri tu. So jadi kena buat macam tu lah, bila sentiasa kena ni. Agak-agak berapa lama ambil masa tu dengan tarikh nak pergi umrah? Masa saya bulan 5, bulan 6 tu memang saya teruk sikit. Bulan 6, bulan 7 tu teruk sikit. Bulan 7 okey sikit. Bulan 8 tu lagi okey, tapi still kena buat radioterapi juga masa tu lagi. Buat radioterapi juga dengan kemo juga. Jadi tu yang kata dia efek saya punya antibody semua tu. Jadi dia kacau kan. So dia kata bismillah, tawakal aje lah. Memang kata kalau dah nak pergi tu pergi je lah. Apa-apa pun hadap je. Orang kata kental insya-Allah. Orang kata tawakal. Nekat. Baik, itu kalau sebelum. Sebelum. Saya nak khusus sedikit. Orang kata, yalah, akak waktu pergi tu pakai kursi roda ke macam mana? Kursi roda. Pakai kursi roda. Okey. Kalau pakai kursi roda, saya akan khususkan setiap perjalanan nak pergi, kalau di airport kan. Di airport nak naik kapal terbang, nak duduk di seat tu, ada masalah ke? Itu satulah. Lepas tu apabila proses ketika di dalam naik kapal terbang, dalam kapal terbang, turun kapal terbang, kemudian bagaimana keadaan akak, cabaran, ujian yang dihadapi bila nak pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan. Apa yang akak hadapi, dan kalau ada macam ingatan akak lah kan, yang di sana, kenangan akak, orang kata benda-benda yang macam halangan yang akak tak boleh lupakan, boleh ceritakan, kongsikan dengan orang di sana. Sebab kalau macam flight, kalau daripada KLIA ni, insyaAllah rasa tak ada masalah. Sebab kita dari segi komunikasi, dia faham dekat kita kan. Even nak bawa wheelchair ke apa semua, okey. Jadi bila nak masuk terbang pun, kita ada orang kata cabin wheelchair, dia boleh bawa semua kan. So tak ada masalah kat dari segi situ. So macam maksudnya tak, orang kata renyah lah. Tak renyah lah, macam itu tak renyah. Cumanya isu dia bila sampai kat sana. Sebab wheelchair saya patutnya dia bagikan dekat luar kapal terbang, tapi dia tak bagi dekat luar kapal terbang, dia suruh collect dekat luggage, which is lepas tu macam wheelchair tu rasa tak sedap jugalah. Sebab wheelchair, imagine macam you bawa laptop, you letak laptop dalam luggage, campak. So tak sama, dia dah tak dia tak sama lah kan. So kata saya pun tak faham kenapa dia tak bagi. Sedangkan kalau ikutkan ada seorang staff apa semua tu, ada kawan cakap, dia kata boleh dia buat, tapi saya tak tahu sama ada orang masa yang check in tu ke ni, ataupun orang yang dekat Saudi sana lah. Dekat Saudi sana. So memang mungkin dari segi tu. Cuma saya haraplah akan datang ni Saudi letaklah orang-orang yang boleh cakap bahasa Inggeris sikit dekat airport. InsyaAllah.
Kita cuba Harapnya gitulah kan. At least boleh berkomunikasi sikit kan. itu memang kita banyakkan doa lah. Nah, itulah. Itu luar kendalian. Memang luar kendalian Ya, luar kendalian kita. betul. Tapi sepatutnya dia orang kena aware lah kan. Lepas tu macam lain-lain Macam tu. naik, macam kalau pergi daripada airport pergi ke hotel, lepas tu pergi ziarah, itu naik apa? Naik van pun ada. Yang rasanya ada ikut yang pergi yang dekat Arafah tu. Saya nak ikut juga. Nak pergi, sebab nak pergi kat Arafah tu kan. Jadi saya kata saya nak ikut juga. Tak penat ke? Tak apa, boleh lah. Tapi memang semua kena tolong saya lah naik tu berpaut-paut dekat orang lain kan. Sebab saya kata saya nak pergi juga. Saya kata saya nak masa dekat Arafah tu saya nak turun, saya nak pijak juga bumi Arafah tu. Masya Allah. Tapi kepayahan di situ masalah, ada masalah ke kalau misalnya kita nak naik van ke apa ke? Dia susah sikit lah macam terkikial kan. Tapi Alhamdulillah semua Dibiarkan adik angkat bantu seorang adik akak ke? bantu dengan lepas tu dengan yang semua yang jemaah apa semua pun bantu. Masya Allah. Saling bantu-membantu, tidak membiarkan lah. Ya, betul. Lepas tu masa nak pergi daripada Madinah ke Mekah tu, kita naik train. Sebab saya pun memang, like I said, I tak expect apa-apa yang apa kan. Sebab saya tak tahu kata naik van ke naik train. Naik train. Okey, naik train. Tengah sorok-sorok naik train sampai dekat Mikat tu, tiba-tiba train tu rosak. Rosak. Lepas tu 2 jam sangkut situ. Dan yang maksudnya dia berhenti lah. tak jalan. Okey. Dia tak boleh start ke apa semua. Tapi kesian yang lain-lain, mana yang tak tahan, mana yang apa tu macam sesak apa semua kan. Sesak maksudnya aircon tak Aircon tak ada. Jadi macam aircon tak berfungsi waktu tak berfungsi. selama 2 jam. Dia macam kalau ada pun sikit. Jadi kan orang lain semua dah panas apa perlu, tapi yang kelakarnya saya pakai baju panas. 1 jam lebih saya pakai baju panas. Saya pun perasan, aku boleh pakai baju panas. Terkejut sebab mungkin masa tu saya dah mula macam nak kena sesama, badan saya sejuk. Jadi saya tak rasa tau. So kata tapi sejam lebih juga saya pakai baju panas. Tu dia orang kata, kenapa tak buka baju panas? Tak panas pun. Allah. Memang tersangkut 2 jam dan airconnya tu cuma dah suhunya rendah lah. dekat 2 jam tu baru dia orang buka pintu. Kita minta dia orang buka sebab takut ada yang sesak nafas apa semua kan. Masa tu lepas tu dia orang kata nanti dia orang letakkan macam jembatan apa semua kan. So kita kebetulan kita coach yang paling last. So kita antara orang yang awal lah lalu dekat nak dipindahkan ke train sebelah tu. Letak jambatan untuk tukar train. Portable macam portable jambatan gantung lah macam tu. Macam akak berpindah ke train lagi satu tu macam mana? Akak boleh jalan tu berpegang tapi macam ngangkat-ngangkat lah macam tu. Tapi masa akak jalan tu akak perasan semua orang senyap. Siapa semua orang senyap? Akak concentrate tempat akak pijak satu, pegang satu, pijak satu, pegang satu. Bila masuk tu, okey, tak apa, nanti barang-barang apa kita orang angkat. Alhamdulillah. Maksudnya dibantu lah. Akak dibantu dan orang kata didorong lah untuk masalah-masalah seperti itu. Ya, Alhamdulillah macam kita pun tak sangka lah. Tak pernah rasanya tak pernah dengar train tu rosak ke tengah jalan kan. Saya ini pun kali pertama saya dengar. Itulah pasal kan. Jadi macam saya kata tak apalah, tapi ada lah hikmahnya bila macam tu kita banyak berinteraksi dengan jemaah-jemaah lain. Jadi masa tu jadi macam lebih rapat lagi lah apa semua. Macam Mutawif dengan apa nama tu, group leader, ada memberikan bantuan juga ke? Mestilah, memang dia sentiasa ada apa semua macam tu. So jadi macam bila kita pindah tu yang jemaah lain tolong angkat beg orang lain apa semua. So jadi macam kita macam okey je. Cuma kita sampai lewat lah dekat Mekah, itu je. Kejadian yang macam ini adalah satu kejadian yang amat jarang lah. Itulah, tapi tak ada pula kita orang rasa macam marah-marah ke apa, okey je. Masya Allah. Diuji lalu sabar. Mudah-mudahan itu menjadi orang kata satu ganjaran lah buat akak dan dipermudahkan urusan seterusnya. Itu okey, itu di perjalanan ke Mekah. Perjalanan ke Mekah menaiki train. Okey, kalau di sekitar hotel kan, maksudnya pergi hotel, keluar hotel, guna wheelchair tu ada masalah ke? Tak ada masalah. Alhamdulillah, tak ada masalah. Okey. Lift okey lah. Lift okey. Cuma mungkin bersesak sikit ke macam mana? Tak sesak. Tak sesak?
Hayat tak sesak. Hayat tak sesak. Province? Province dia kadang-kadang sesak waktu, terutama kalau waktu makan. Waktu apa tu, masa tu dia sesak sebab lift dia kecil sikit kan. Sesak sikit lah. Ah. Faham. Jadi bila dia sesak tu akak tunggulah, tak apa, lepaskan. Masya Allah. Maksudnya cerita dia, walaupun akak menghadapi beberapa cubaan, halangan, orang kata sedikit halangan lah kan, semuanya Alhamdulillah diuruskan dengan baik. Alhamdulillah. Baik. So sebenarnya tak ada isu ataupun tidak ada alasan bagi orang-orang yang di sana yang mungkin sama ditimpa penyakit sama dengan akak, ataupun macam penyakit kritikal yang lain, untuk pergi umrah. Betul? Sebab macam masa saya fikir masa nak pergi tu, kita dah niat nak pergi. Kalau Allah ketuk pintu hati kita nak pergi dan dia makin kuat rasa nak pergi, mesti ada sesuatu, apa-apa hal pun mesti Allah akan bantu. Jadi macam tak adalah rasa macam kata susah ke apa semua, tak ada. Cuma bila balik tu okey, daripada Mekah kan kita patah balik ke Madinah. Pun okey, tak ada masalah. Cuma daripada Madinah di airport Jeddah. Okay. Airport Jeddah tu masalahnya sebab dia wheelchair, dia tak bagi saya masukkan wheelchair. Jadi saya terpaksa pakai wheelchair airport. Lepas tu dia orang tukar masa 3 kali ke 4 kali tukar wheelchair orang yang tolak. Lepas tu yang bantu tolak di airport lah. Yes, sebab wheelchair saya dia tak bagi bawa ke kapal terbang macam apa. Macam dia tak bagi kita bawa sendiri. So jadinya bila pergi macam tu kita pun merayau juga macam mana. Macam ni sebab saya berdua masa tu kan. Tapi nasib baik jugalah dia tak bagi. Jadi orang tolak tu dia tahulah kita tolak. Kalau kita orang berdua pun tak tahulah, itu adalah hikmahnya. Sejadinya masa tu kan saya ikut je lah kan. Ikut je lah. So macam kalau ikut kan dia dah keluar and then tiba-tiba kena keluar balik, kena masuk balik dekat tempat macam check in, macam departure. Which is kalau kita tak connecting sebenarnya tak boleh kan. Tapi sebab yang bawa tu ada orang airport, jadi dia orang tak halang lah. Lepas je lah. Masya Allah. Orang kata Alhamdulillah perjalanan dia smooth lah. Dia adalah dia punya hiccup sikit, tapi okey je. Lepas tu cuma yang dekat, like I said lah, macam kekangan dia kat situ, dia patutnya kalau tempat kita lah, kita ada escalator, lepas tu sebelah tu ada lift. Kalau dekat Jeddah tu escalator, lift dia kat ujung sana kan. Itu yang buat kita berpusing-pusing je dia tu. Faham. Dia punya design dia, saya pun tak pasti siapa yang design. So dia orang boleh buat improve balik sebenarnya. I think money doesn't matter for them. Betul. Saya nak tanya sedikit berkaitan dengan keberadaan di Mekah. Kan buat umrah kan? Umrah ni orang kata padat. So macam mana akak punya, maksudnya macam mana akak punya perjalanan dalam nak buat umrah tu sendiri, dan bagaimana aktiviti harian akak ketika berada di Mekah ataupun di Madinah? Boleh cerita sikit, kongsi. Sebab macam masa dekat Mekah tu memang kita datang kan, kita dah memang siap kita dah siap ihram apa semua kan. Jadi kita pergi ke masjid tu terus buat apa semua kan. Terus buat tawaf apa semua. Untuk macam akak kena pergi Akak naik apa kak? Kalau buat tawaf tu akak naik skuter. Skuter hijau tu bukan hijau. Akak punya tak. Ni. Okey. Skuter. Masa first time pergi, kita orang bayar je, kita tak ni. Tapi bila yang kemudian begitu yang tawaf sunat apa semua tu kan, sekali orang tu dia kata, dia tengok saya terkikir, dia kata free untuk orang sakit dengan orang ni. Untuk orang yang warga emas Bukan warga emas, orang sakit. Orang sakit khas. Orang sakit. Kalau warga emas memang tak boleh bangun apa semua tu lain. Kalau macam orang tak larat, dia tak kira. Dia kira macam orang yang macam KU ke, macam memang sakit ke, macam apa. Dia kata saya pun free. So yang pertama tu je saya bayar. Masya Allah. Lepas tu yang kita buat tawaf sunat, tawaf apa semua tu, semua free. So saya pun tak tahu. Saya kata okey, Alhamdulillah. So jadi macam kita ikut ni je lah. Ya, faham. So perjalanan macam akak daripada hotel nak pergi buat umrah tu, naik wheelchair lah kan. Itu ada orang bantu bawa ke tempat ni. Akak boleh bawa macam tu, tapi bila dia mendaki sikit memang kena ada push sikit sebab dia punya power dia tak cukup kuat.
skala yang tinggi tu kan. Tu adik angkat akak tu macam dia push sikit lah. So jadinya alhamdulillah lepas jugalah. Tu kata okey juga. Okay, boleh naik ni. Saya pun ada terbaca sebelum ni. Lepas tu masa nusuk tu pun akak ada terbaca juga. Dia kata Masuk raudah? Masuk raudah tu dia dekat dalam tu dia ada macam untuk book apa nama tu yang skuter tu free. Dekat nusuk tu ada. Tapi mungkin kalau ada jemaah baru nanti yang ada buat macam tu cuba tengok. Sebab bila kita dah habis benda tu saya nak tengok benda tu tak ada dah. Kan jadi macam mungkin boleh membantulah untuk orang yang betul-betul ni betul-betul macam tak mampu nak jalan. Buat manasik umrah tu dia tak ada masalah lah. Tak ada, alhamdulillah. Tak ada kepayahan, pening-pening kepala. Tak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa macam senang je. Masya-Allah, tabarakallah. Macam selalunya kalau dalam seharian berada di Mekah tu apa aktiviti akak? So macam kalau sebab ada pagi buat apa tengah hari? Pagi lepas balik subuh apa semua tu kita pergi minum lah dekat apa kan. Lepas tu balik minum bilik. Hayat sedap lah. Minum balik apa tu balik bilik ke apa semua. Kalau macam pagi tu rasa sihat apa semua bolehlah pergi awal sikit kalau nak duha ke dekat Masjidil Haram ke apa semua kan. Kalau rasa tak larat duduklah lepas Zuhur ke baru pergi asar kan. So jadinya kita ulang ikut macam tu lah. Dan saya rasa okey lah, rasa macam tak ada masalah. Macam akak pergi ke masjid kan, wheelchair boleh bawa masuk dalam. Tak ada siapa marah kan? Tak ada siapa marah. So kalau kita masuk Masjidil Haram, dia akan ada satu kawasan yang khas untuk orang-orang yang orang kata pakai wheelchair dan sebagainya. Jadi tempat kita duduk dah dekat situ. So orang kata senang lah, tak ada masalah. Sebab macam bila macam tu macam saya duduk dekat tepi-tepi sebelah dia angkat saya, jadi senang dia nak cari saya lah. Masya-Allah. So, dia macam lepas tu saya suka masuk pintu 79 dia buat slope dia kata. Cumanya bila nak turun tu dia akan jadi sampai pintu 73 kena tangga sebab dia tak bagi yang apa, sebab kalau lain-lain ikut lain tu lagi jauh. So jadinya bila macam tu kenalah bangun diri sikit. Tapi surprisingly itulah 20 tahun dulu dengan sekarang lain kan. Orang Arab tu macam dia tengok saya terkikir bangun, dia orang pegang saya apa semua, saya pegang dinding kan nak apa kan. Ada yang tolong pegangkan saya juga. Masya-Allah. Alhamdulillah. Allah bantu. Ya betul. So orang kata tak ada kepayahan yang sangat sampai melampau menyusahkan perjalanan orang-orang yang pakai kursi roda untuk masuk ke dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tak ada. Macam masuk raudah macam mana? Masuk raudah dia Kan, susah sikit. Pack kan? Pack. Jadi macam saya masuk dia akan letak kat bawah tangga tu. Bawah tangga mimbar tu. Dia tak bagi saya masuk dekat situ. Alhamdulillah dia angkat saya, dia boleh masuk dekat kawasan roda. Saya tak betul-betul kawasan roda. Lepas tu saya kata saya tak aim yang tu. Saya duduk yang bahagian luar je, jadilah sebab. Okey, macam akak kena beratur panjang juga dengan. Yes. Sama juga. Kena beratur panjang juga. Dia bukan fast lane lah. Adalah fast lane tapi taklah fast sangat. Sebab ramai ikut kan? Mungkinlah. So, kalau saya bawa jemaah yang macam uzur, kami akan bawa ke Surda dan dia terus akan masuk ke dalam tapi tunggu sekejap lah sebelum masuk ke dalam. Baik akak, kita ada soalan lagi ni kan? Ya ke? Tapi kena berehat sekejap lah kan? So, nak minum air. So insyaAllah selepas ni kita sambung semula. Yang tak best, apa yang tak best Ustaz? Yang tak best setakat sekarang ni, yang tak best saya boleh nampak lagi. Boleh nampak lagi yang tak best. Alhamdulillah. Setakat ni yang terbaik. Untuk pengetahuan, umrah ini adalah umrah yang pertama sekali. Isteri saya yang kedua. Mengikut kata isteri saya dari segi pengurusannya, alhamdulillah baik. Tak ada apa yang perlu komenkan. Daripada hari yang pertama kita fly hingga hari yang terakhir, insyaAllah kita akan pulang. Alhamdulillah tak ada apa nak perlu nak dikomenkan. Saya berpuas hati. Yang pertama makanan okey, servis semua okey lah. Yang bestnya Mutawif sangat jagalah. Jaga keseluruhan perjalanan daripada mula sampai akhir. Semua servis baik. Okey, pengangkutan, khidmat apa-apa ke? Setakat tak ada apa-apa nak kritik. Benda yang best pada awal pendaftaran, saya pergi pun secara ad hoc juga, tapi seterus saya pun buat pembayaran. Alhamdulillah daripada pihak pengurusan Salam Hijrah, cara approaching, membuat segala atur cara sebelum ke Madinah berjalan dengan lancar. Kefahaman yang begitu detail telah diberikan oleh pihak pengurusan sebelum kami berangkat. Dua benda best sebab yang pertama Mutawif CEO Salam Hijrah sendiri yang memang cukup faqih lah dalam bab-bab sirah ni, memang cukup profesional.
dalam memberikan tazkirah tentang sirah. Ini memang yang pada saya memang sangat terbaik lah. And then dari segi pengurusan jemaah, saya rasa jemaah memang tidak ditelantarkan lah dalam apa cara sekalipun. Baik dari segi pengurusan di airport waktu nak berangkat dan urusan di airport waktu nak berangkat balik ke Malaysia. Jadi itu semuanya diuruskan oleh syarikat serta pihak pengurusan sentiasa berada bersama dengan jemaah di Mekah ataupun di Madinah, tidak pernah meninggalkan walaupun di mana sajalah. Bila diperlukan pasti akan ada. Yang tidak baik pada saya tidak ada yang tidak baiklah. Cuma dari segi pemilihan hotel di Madinah tu mungkin boleh di-upgrade sedikitlah. Di-upgrade dari segi macam mana? Dari segi makanan. Makanan kita faham di hotel walaupun hotel yang berbintang 6 pun bilik dia memang kecil lah. Jadi kita kena terima hakikat yang di Madinah tu walaupun hotel berbintang 6 bilik dia memang kecil. Hanya dari segi kualiti makanan boleh dipertingkatkan pada masa akan datang. Dari segi yang lagi satu saya rasa berdasarkan pengalaman yang terbaru ni di Mekah, pihak syarikat perlu mencari mutawif yang memperbanyakkan mutawif lah. Ataupun mencari seorang lagi yang memang ada pengalaman. Jadi itu untuk peningkatan akan datang. Penerbangan je lah. Daripada malam kan, jauh lah transit. Kalau orang duduk dekat KL tu okey kot. Macam saya dari Kelantan, kena 2 transit lah. Secara jujurnya, out of 10, saya memberi 9.5 bintang, Alhamdulillah. 10-10 lah. 10-10 Ustaz. 9.5. Pesanan saya rasa ikutlah apa yang telah diplankan ataupun yang telah direncanakan ataupun yang telah diprogramkan oleh syarikat untuk kepentingan bersama, dan ikutilah segala do's and don't yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat demi menjamin keselesaan, demi menjamin keselamatan para jemaah semua. Kawan-kawan, pesanan saya sebelum berangkat mengerjakan umrah, keep fit. Nampak macam senang tapi memerlukan tenaga fizikal dan mental untuk hadir ke sini. Pastikan jangan jadi macam saya, last minute baru nak buat latihan fizikal. Bila sampai sini baru saya tahu betapa perlunya kita kita at least membuat sedikit exercise, latihan ringan sebelum ke tanah suci Mekah. Yang nak pergi umrah, boleh pilih Salam Hijrah. Macam-macam package yang disediakan lah. Boleh pilih, boleh kontak Ustaz. Banyak juga Ustaz menyediakan banyak pilihan package untuk keselesaan peserta. InsyaAllah jika diberi peluang dan ruang lagi, saya dan anak-anak saya akan mengikuti trip umrah di Salam Hijrah Holiday. Saya memang sentiasa akan merekomenkan Salam Hijrah kepada orang lain, dan saya sendiri pada masa akan datang tidak akan meninggalkan Salam Hijrah untuk umrah ataupun kalau ada untuk untuk haji pun saya akan ikut dengan Salam Hijrah. Saya sudah ikut banyak, ada 2-3 lah yang untuk haji saya ikut. Yang lain mungkin saya rasa Salam Hijrah akan buat yang lebih terbaik daripada apa yang saya ikut. Okey, kita bersambung semula. Kak Zuraya. Ya. Saya baru dapat maklumat. Okey. Rupanya Kak Zuraya kita ni bukan calon-calon orang. Dia dah masuk TV dah agak ah. Bukan TV, radio je. Radio, okey. Sorry. Okey, Kak Zuraya dah pernah masuk radio, kan? Light FM. Apa? Light FM. Light FM. Boleh cerita sikit tak kenapa diorang panggil? Apa yang akak kongsikan? Sebab masa tu sebenarnya dia bulan 10 kebanyakan Tahun berapa tu? 2019. 2019. Jadi sebab masa tu sebenarnya kita bulan 10 ialah bulan program
breast cancer awareness. Okey. So jadi memang dia kadang akan jemput beberapa survivor apa semua untuk talk. Sebab masa tu pun saya dah relapse kali kedua. Masa tu kan. Jadi dia jemput macam dia untuk bagi ni lah. Jadi saya pun pergi je lah dekat situ. Jadi okey je sama masa tu. Tapi apa yang dapat cakap je lah masa tu. Maksudnya pergi saya difahamkan ada 2-3 kali pergi, betul ke? Tak, yang itu dekat Astro. Pergi dekat Astro. Oh, tu kat Astro. Itu dekat Astro. Oh, Astro sama juga wawancara. Yelah dekat yang Light FM tu lah. Oh, Light FM. Okey. Saya baru faham. Okey. Baik. Sebelumlah kita nak minta akak bagi orang kata motivasi kan. Sebelum tu saya nak tahu sebenarnya macam akak dalam seharian dalam kehidupan kan. Macam mana akak mengurus diri, macam kalau boleh ke sekarang ni saya tengok berjalan pun macam agak perlahan kan. So macam mana menguruskan dalam seharian kehidupan, masuk tandas, ada orang bantu ke macam mana ke? Alhamdulillah sekarang ni kalau masuk tandas ke apa semua, nak mandi, nak apa tu boleh urus sendiri. Cuma baru keluar hospital tu memang kena bantulah, dia angkat saya bantu dulu. Sebab masa tu saya tak berapa kuat kan. Jadi macam yang huyang-huyang tu. Yang tak yes. Masa tu masa mandi apa semua tu memang kena tolong. Sebab takut kalau jatuh apa semua kan. Tapi lepas tu alhamdulillah. So macam dia, macam mana saya nak cakap sebab survivor macam fighter yang lain ni pun kadang-kadang dia bila dia down tu dia tak boleh nak kuatkan diri dia tahu. Sebenarnya macam kita kata aku nak jalan. Jadi dia macam it's something kita set dengan kita punya dalam kepala kita. Kita nak jalan, kita nak ni. Jadi at least kurang-kurangnya kita fikir kita tak menyusahkan keluarga kita, tak menyusahkan orang keliling kita kan. Cumanya macam masak ke apa semua orang lain terpaksa buat untuk akak lah. Macam tu. Faham. Maksudnya sekarang ni dah boleh bergerak sendiri. Dah boleh bergerak sikit. Dalam cuma rumah pun semua boleh pelan-pelan. Sebab kalau dalam rumah masih berpegang-pegang jugalah. Kalau kat luar tu memang kalau tak pakai walking frame, pakai tolak wheelchair. Ya, bila penat duduk macam tu lah. Time sebelum umrah tu macam mana? Macam keadaan sekarang tu macam mana? Masa sebelum umrah tu sebenarnya awal tahun dulu okey lagi. Sebab masa tu lepas operation yang dekat tengkuk ni kan dia pasang titanium tu. So jadi bila dah tegak tu okey sikit. Dah rasa boleh drive kereta. Tapi bila dia bulan 5 tu waktu tu boleh drive kereta? Sikit lah untuk sini dalam jarak 5 km tu tak lebih 10 km. Doktor bagi, tapi dia tak bagi buat jauh-jauh lah, tak bagi buat laju. Bila dah kena yang apa tu, bila dah pening-pening tu stop. Dia dah tak bagi. Dia tak bagi dulu. Jadi macam dia macam ni lah. Dia kalau survivor ni dia okey bila dia dia kena dia set back balik. Lepas tu kita nak start balik from the beginning. Reset balik kita punya mind, reset balik kita punya effort. Semangat yang kuat lah. Lepas tu tengok how far we can go lah. Faham. Allah. So bila kita faham apa yang akak cerita ni kan, kalau daripada awal tadi sehingga sekarang, maksudnya bukan satu benda yang mudah pada saya. Kalau dalam keadaan saya sekarang, saya tak tahu saya boleh orang kata nak reset balik, nak bagi semangat diri balik. Tapi alhamdulillah kak, orang kata semangat kuat, alhamdulillah boleh teruskan jalan pelan-pelan kan, sehingga dah terbang pergi menunaikan umrah. Alhamdulillah. Dia reset balik. Dia macam kita punya komputer lah. Bila dia hang, bila dia apa, kita tutup, kita reboot balik, kita tengok setting balik. Macam tu lah. Saya fikir macam tu je. Masya Allah, tabarakallah. Okey kak, ni dah akhir kita lah kan. Boleh tak akak bagi kongsikan kepada semua orang mana-mana yang buat pejuang kanser ni ataupun bekas pesakit kanser, survivor kan, apa nasihat akak pada mereka dan apakah yang akak nak maklumkan pada diorang supaya mereka segarkan diri mereka dengan semangat, jangan luntur semangat? Boleh akak kongsikan? Dia macam saya nak cakap sebab kanser ni tak macam penyakit lain. Dia boleh berulang-ulang, dia boleh tak ada apa-apa, dia tengok nasib orang tu. Ada yang siapa rezeki dia berulang-ulang, macam kes macam akak ni mana tahu lepas ni okey kan, kita tak tahu. So jadinya benda tu bergantung pada apa yang Allah dah tetapkan pada kita, apa yang Allah dah tulis untuk kita kan. Jadi macam saya tengok juga kadang-kadang orang ni, alah kena kemo lagi, lahai muntah, lahai apa semua. Kata hari muntah hari ni 4 kali ke apa semua. Relax kak, saya dah muntah 6 kali dah hari ni. Saya kata. Lepas tu macam dia kata macam kadang dia diarrhea apa semua, kata relax kak, saya lagi banyak kena pada akak. Lepas tu macam masa yang baru last week pun, kalau saya walaupun yang last week tu kira macam saya cucuk kemo yang apa namanya, bukan kemo apa, dia targeted drug.
Tapi tu kalau yang non-stop daripada Disember 2021, Ya. itu dah yang cycle ke-32. Ya. Kalau masuk yang bulan 17 dengan 19 tu, oh ya, kita lupa nak cakap. Kita macam survivor ni, dia memang orang kata dah survive kan, tapi macam untuk kes Macam akak cancer fighter. Yes. Masih lagi. Masih macam tu. Ya. Nasihat akak untuk cancer fighter. Jangan putus asa lah, jangan cepat mengalah. Kalau Allah Taala bagi kita, selagi Allah Taala bagi kita umur, selagi Allah Taala izinkan kita hidup kat dunia ni, adalah jalan dia. Sama ada nak berubat, sama ada nak sembuh ke apa semua. Kalau dah sampai masa Allah Taala jemput kita, itu memang kita tak boleh nak buat apalah kan. So tapi sekurang-kurangnya jangan asyik melepek sampai macam orang tengok kita, family kita pun susah hati. Jangan sampai macam tu. Jangan putus asa. Yes, jadi Teruskan macam berubat. apa yang kita boleh buat, kalau kita boleh bantu orang, kita cuba bantu. Macam tu je. Jadi saya teringatlah satu kata-kata Arab kata ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu dawaan. Tidak ada satu penyakit yang Allah Taala turunkan kecuali Allah turunkan sekali dengan dia punya penawar. Yang penting jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan berdoa, teruskan usaha, terus bersemangat. Macam saya, jujur saya kata, saya tidak mampu katakan lebih. Sebab saya orang kata saya tidak berada di kasut ataupun kedudukan orang-orang yang menjadi cancer fighter. Tetapi apa yang saya boleh sama-sama lah kan, sebagai seorang Muslim, saya nasihatkan untuk diri saya dan semua, teruskan semangat, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan kita rasa tak ada ruang lagi dah. Allah ada. Kita ada senjata yang kuat. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, doa. Perbanyakkan doa dan yakinlah Allah akan mengkabulkan doa kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh yakin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dengan ijabahnya doa, yakni mustajabnya doa. Saya kongsikan ada satu zikir yang Nabi ajar supaya orang kata kita tidak rasa sebenarnya kita yang hari ini kita boleh berada di sini, kita boleh hidup lagi di sini adalah atas sebab diri kita semata-mata. Sebaliknya, hari ini apa yang ada pada kita hari ini, kita masih boleh melangsungkan kehidupan adalah disebabkan Allah Ta'ala yang jaga kita. Zikirnya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup dan juga maha berkuasa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku pohon sangat bantuan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah bagi aku keadaan aku keseluruhannya. Wala takilni ila nafsi tarfatain, dan janganlah engkau wakilkan aku, biarkan aku ke atas diri aku sendiri. Maksudnya, jangan biarkan aku berdiri ataupun hidup atas dasar semata-mata diri aku. Sebab kalau kita bergantung hanya pada diri kita, kita tidak akan mampu untuk capai pada hari ini. Saya, Kak Zuraya, dan anda yang menonton podcast kita pada hari ini, terutamanya kepada cancer fighter, jangan sesekali luntur semangat, teruskan berdoa pada Allah Ta'ala, teruskan berubat dan teruskan kehidupan dengan tenang. Saya rasa sampai di situ saja kita. Sebelum itu, kita nak maklumkan, kita di Salam Hijrah Holiday tahun ini akan buka ruang lagi kepada mana-mana pesakit kritikal, sama ada yang pesakit kanser ataupun yang ada dialisis, untuk mendaftar bersama dengan Salam Hijrah pada bulan 9. Pada bulan 9 khas untuk ni, sebab insya-Allah pada bulan 9 itu package itu akan package khas yang kita akan bawa bersama orang yang akan membantu buat pantauan yang lebih lah kepada kita punya jemaah. Jadi sesiapa yang berminat ataupun nak tahu lebih lanjut, boleh berhubung dengan pegawai pemasaran kita ataupun direct kepada CEO kita. Saya pun boleh. Okey, baik. Insya-Allah tunggukan pada episod seterusnya, dan jangan lupa sebarkan video ini kepada semua orang. Kalau boleh, mana-mana orang kita tahu dia itu cancer fighter ataupun mana-mana lah kan, supaya mereka yang takut nak pergi umrah supaya berkeyakinan untuk pergi umrah. Sebab sekarang ni orang yang sihat pun takut nak pergi umrah. Itulah pasal. Itulah takut pasal. COVID lah, takut apa lah. Jadi jangan lupa, seperti biasa sebelum landing, subscribe kita punya YouTube, like dan share. Saya Anwar Abdul Malik, Mutawif Salam Hijrah, bersama dengan saya Kak Zuraya kita. Memohon maaf sekiranya terkasar bahasa ataupun terguris hati dengan kata-kata kami, dan insya-Allah kami doakan supaya anda yang berada di rumah yang menonton mendapat kesihatan yang baik dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa di episod seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك